ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kerana Allah telah memberikan kita pelbagai nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha adada, la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, nescaya tidak akan terhitung. Kita bersyukur Allah beri kita nikmat masih hidup, bahagia, walaupun dalam fasa PKP ni pergerakan kita agak terhad, tapi Allah masih lagi beri kita nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat masa lapang, nikmat sihat tubuh badan, dan macam-macam lagi nikmat yang kalau kita hitung, nescaya kita tak akan mampu menghitung. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini saya diberikan peluang dan saya berasa amat berbangga dengan peluang yang diberikan ini, iaitu peluang untuk saya menyampaikan sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikurniakan kepada saya, untuk sama-sama saya kongsikan dengan semua orang pada pagi ini. Dalam ni ada staff, ada student, dan para pelajar semua. Saya harap semua boleh menggunakan masa lapang yang kita ada sekarang ni untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi topik kita pada hari ini ialah bahasa Arab untuk ibadah, dalam kurungan doa. Bila kita bercakap tentang bahasa Arab untuk ibadah ni, sebenarnya bahasa Arab ni banyak lagi. Ini dipanggil sebagai Arabic Specific Purpose, bahasa Arab untuk tujuan spesifik. Ada bahasa Arab untuk sebagai contoh, bahasa Arab untuk pelancongan, bahasa Arab untuk ekonomi, bahasa Arab untuk perniagaan dan macam-macam lagi. Dan kali ini saya ingin membentangkan bahasa Arab untuk ibadah. Jadi oleh kerana audiens atau partisipan kita pada hari ini ada yang mungkin tidak ada latar belakang bahasa Arab, saya buat bahan baru, slide baru yang bukan daripada PNP saya yang biasa dalam kelas tu, supaya masing-masing boleh fahamlah apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi fokus saya hari ini adalah pada kata ganti nama. Kata ganti nama, kalau dalam bahasa Arab kita panggil ad-dhamir. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia pronouns. Pronouns. Baik, dalam bahasa Arab ni dhamir ada banyak lah, ada 14 dhamir, ada 14 kata ganti nama. Kalau dalam bahasa Inggeris ada 7, iaitu I, you, we, they, he, she, it, ada 7. Tapi dalam bahasa Arab ada 14, banyak. Sekejap, maaf, slide saya terhilang pula. Please. Baik. Jadi dalam ibadah kita setiap hari, dalam bacaan solat kita, dalam bacaan doa kita, cukup banyak dhamir yang digunakan.
Dan dhamir ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu yang pertama dhamir munfasil. Dhamir munfasil maknanya dhamir yang terpisah. Yang kedua ialah dhamir muttasil. Dhamir muttasil bermakna dhamir yang bersambung. Saya boleh compare dengan bahasa Inggeris. Dhamir munfasil contohnya she. Tapi dhamir muttasil contoh dalam bahasa Inggeris her. Dhamir muttasil lagi contoh he. Tapi kalau muttasil dia jadi him. Okey. Kalau we munfasil, us ataupun us muttasil. Itu comparison dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi apa itu dhamir munfasil? Seperti yang saya kata tadi, ganti nama munfasil ialah ganti nama yang terasing, terpisah daripada perkataan selepasnya. Kemudian dhamir muttasil ialah dhamir yang bersambung. Okey, kata nama yang bersambung dengan perkataan yang terletak di hujung perkataan tersebut. Baik, kita lihat contoh di sini. Baik, mutakallim di sini merujuk kepada kata ganti nama yang pertama. Kata ganti nama pertama, okey, iaitu orang yang bercakap. Contohnya ana dan nahnu. Saya, kami. Ana, saya, nahnu, kami. Jadi ana ini saya. So kalau dia punya dhamir muttasil adalah ya, huruf ya di hujung perkataan. Okey. Kalau nak kata Tuhan saya, Rabbi. Kita tak boleh kata Rabbu ana. Okey. Nahnu, kami. Tuhan kami, Rabbuna. Bukan Rabbu nahnu. Okey. Kemudian kategori mukhatab. Mukhatab kata ganti nama yang kedua. Okey. Contohnya anta, kamu. Okey, dhamir muttasil dia ialah ka. Kalau nak kata Tuhan kamu, Rabbuka. Antuma, kamu berdua. Dalam bahasa Inggeris tak ada. Antuma tak ada dalam bahasa Inggeris. So, dhamir muttasil dia ialah kuma. Kalau nak kata Tuhan kamu berdua, Rabbukuma. Antum, okey, muttasilnya ialah kum. Tuhan kamu semua, Rabbukum. Antum ni maknanya kamu semua. Rabbukum. Juga tak ada dalam bahasa Inggeris. Seterusnya ialah anti. Anti, kalau muttasilnya ialah ki. Ki. So, anti ni maknanya kamu untuk perempuan. Anti. Tuhan kamu, Rabbu, Rabbuki. Rabbuki. Dan antuma juga untuk kamu berdua, perempuan. Okay, muttasilnya kuma. Tuhan kamu berdua, Rabbukuma. Antunna, kamu semua untuk perempuan. Antunna, kamu semua untuk perempuan. Okey, muttasilnya kunna. Kalau nak kata Tuhan kamu semua, Rabbukunna. Rabbukunna. Kemudian ghaib. Ghaib adalah kata ganti nama yang ketiga. Kata ganti nama yang ketiga, iaitu orang yang kita tak nampak. Orang yang kita umpat. Orang yang kita umpat. Baik, huwa. Huwa maknanya dia ataupun he. Dalam bahasa Inggeris, he. Okey, dhamir muttasilnya hu. Tuhannya, Rabbuhu. Huma, muttasilnya juga huma. Tuhan mereka berdua, Rabbuhuma. Huma, mereka berdua. Rabbuhuma, Tuhan mereka berdua. Kemudian hum, mereka. Dhamir muttasil. Hum juga. Okey. Tuhan mereka,
rabbuhum. Kemudian hiya. Hiya ni dia perempuan, she. Okey. Dhamir muttasil ha. Dalam bahasa Inggeris her. Rabbuha. Maknanya her God, her God. Tuhannya. Huma, okey. Mutasilnya huma juga, rabbuhuma, dan hunna adalah mereka perempuan. Dhamir mutasilnya hunna juga, rabbuhunna, Tuhan mereka. Jadi kalau kita kira dari awal sampai akhir ada 14 dhamir atau kata ganti nama dalam bahasa Arab. Secara asasnya dalam ibadah kita banyak menggunakan ana, nahnu, anta. Okey. 3 ni yang selalu kita guna. Ana, nahnu, anta. Saya, kami, kamu atau engkau. Okey, ana, saya. Rabbi firli, ya Allah ampunkan saya. Nahnu, okey. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan kami. Okey. Anta ni dalam ibadah kita banyak guna anta apabila bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi itulah 3 dhamir, ana, nahnu dan anta yang biasanya kita guna dalam ibadah kita seharian. Baik. Sebelum saya pergi ke perkara yang seterusnya, mungkin ada soalan ataupun respon daripada audiens. Saya silakan, ada atau tidak? Tak ada apa soalan Maklumlah cikgu guru ni biasanya dia akan tanya pelajar dia, faham tak? Saya harap semua boleh faham lah Baik, kalau tak ada soalan, saya terus bergerak ke perkara yang seterusnya. Oh, slide saya tak boleh bergerak pula. Sekejap Ini siapa yang kawalkan slide ni? Hafizah ke? Sekejap, slide saya hilang. Sekejap. Oh, tak boleh Take control. Oh, okey. Baik. Seterusnya latihan. Lengkapkan ayat-ayat berikut dengan dhamir munfasil yang sesuai. Soalan pertama daripada ayat Quran surah Al-Baqarah. Libasun lakum wa antum libasun lahun. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah hunna. Hunna ni merujuk kepada mereka perempuan, iaitu merujuk kepada isteri ataupun isteri-isteri. Yang ada seorang isteri-isterilah, yang ada ramai isteri-isteri. Baik, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Okey, isteri-isteri ni adalah pakaian untuk kamu dan kamu suami adalah pakaian untuk isteri. Kemudian yang kedua, innaka
Jawapannya ialah anta. Innaka anta al-azizu al-hakimu. Sesungguhnya engkau yang maha mulia, mulia lagi maha bijaksana. Anta ialah dhamir munfasil. Seterusnya bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Antuma adalah dhamir munfasil. Seterusnya kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Huwa ialah dhamir munfasil. Dan soalan seterusnya, qalu innama nahnu muslihun. Ada orang yang kontrol lah slide ni. Okay. Kemudian dhamir muttasil pula. Soalan yang pertama, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawati hima. So huma di sini dhamir muttasil. Dhamir munfasilnya sama juga huma. Seterusnya ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Okay. Ha di sini dhamir muttasil. Dhamir munfasilnya ialah hiya. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Okay. So huma di sini adalah dhamir muttasil. Seterusnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang akhir sekali, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum al mu'minatu muhajiratin famtahinu hunna. Maka hunna juga adalah dhamir muttasil. Latihan yang seterusnya, gariskan dhamir munfasil dan bulatkan dhamir muttasil. Okey, dhamir munfasil akan digariskan dan dhamir muttasil akan dibulatkan. Baik, ini adalah ayat Quran. Okey, kita lihat yang pertama, alaika. Ka di sini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Hum juga dhamir muttasil. Antum adalah dhamir munfasil. Antum adalah dhamir munfasil. Okey, wa qulna ya Adam uskun anta. Anta adalah dhamir munfasil. Seterusnya, wa zawjuka. Ka adalah dhamir muttasil. Minha, ha dhamir muttasil. Syi'tuma, tuma ialah dhamir muttasil. Ayat seterusnya, ma anzalna alaika. Alaika ialah dhamir muttasil, bersambung, dhamir bersambung. Ayat seterusnya, kita boleh lihat kum. Kum ialah dhamir muttasil, dhamir bersambung. Sekali lagi, kum di sini dhamir
muttasil, bersambung. Kum dhamir muttasil, kum dhamir muttasil, hum dhamir muttasil, him dhamir muttasil, hu dhamir muttasil, huwa dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Kita tengok dia boleh terpisah. Okey, di sini huwa. Okey, huwa dia stand alone. Huwa. Okey. Dia tak bersambung dengan mana-mana kata nama atau noun. Okey. Hu ini muttasil. Okey, hu ini bersambung dengan noun. Okey, dengan kata nama. Amrihi muttasil. Okey, selesai. Baik. Jadi setelah kita pelajari serba sedikit tentang kata ganti nama, saya ingin bentang hari ini tentang satu doa yang terdapat dalam hadis sahih. Okey. Saya bacakan di sini daripada Syaddad ibn Aus radhiyallahu an, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, Sayyidul Istighfar. Okey. Kita belajar hari ini Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Okay. Penghulu istighfar. Sayyidul Istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi di antara maksud dia ialah, ya Allah, ataupun ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan aku. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku sentiasa berada di atas janji dan perjanjian-Mu semampunya, semampu aku, mastata'tu, semampu aku. Aku berlindung dengan Engkau dari segala perbuatan burukku. Aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku mengakui segala dosa-dosaku. Maka ampunkanlah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau, ya Allah. Maka Sayyidul Istighfar ini sangat baiklah untuk diamalkan setiap hari. Saya alhamdulillah mungkin sebagai motivasi kepada semua orang dalam kelas, dalam sesi PNP saya, alhamdulillah setakat ini setiap kali selesai PNP saya akan baca Sayyidul Istighfar ini bersama pelajar-pelajar saya. Maklumlah ketika mengajar kadang-kadang kita ada tersalah cakap kan, terloya buruk. Jadi di akhir PNP tu kita mohon ampunlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, latihan yang berkaitan dengan penghulu istighfar. Baik, kita tengok kat sini. Berikan makna perkataan dan frasa berikut. Rabbi. Rabbi maknanya Tuhan, Tuhanku. Khalaqtani. Okay. Engkau telah menciptaku. Kalau kita tengok ada Rabbi di sini, ada Rabbi di sini ada dhamir muttasil. Sini juga ya ni dhamir muttasil. Abduka. Abduka maknanya hamba-Mu. Ada ka di sini dhamir muttasil, dhamir bersambung. Ahdika, janjimu, perjanjianmu. Okey, wa'dika, janjimu.
Baik, saya ingin berkongsi apa beza okey, dalam Sayyidul Istighfar ada ayat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Okey. Ahdika dan wa'dika ni secara asasnya maknanya sama saja, janji. Kedua-duanya janji. Tapi Al-Imam Ibn Battal mengatakan dalam syarah Sahih Bukhari, perbezaan antara al-ahdu dengan al-wa'du, okey, dua-duanya makna janji, tetapi wa ana ala ahdika, ahdi, al-ahdu di situ maksudnya perjanjian ataupun janjinya manusia ini kepada Allah SWT ketika di alam roh lagi, bahawasanya Allah itu Tuhan yang Esa, Allah itu Tuhan yang selayaknya ditauhidkan, dan Allah itu Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan manusia juga dalam alam roh berjanji kepada Allah SWT untuk taat kepada perintah Allah SWT. Itu makna al-ahdu. Mengikut kata Al-Imam Ibn Battal. Dan al-wa'du juga makna janji, tapi apa perbezaannya? Tadi janji manusia dengan Allah, ni al-wa'du, janji Allah dengan manusia. Okey, apa Allah janji pada manusia? Siapa yang taat perintah Allah, siapa yang mengesakan Allah, siapa yang beramal soleh, siapa yang tidak melakukan maksiat kepada Allah SWT akan menerima ganjaran dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Sayyidul Istighfar ini ada ayat ataupun kita berkata kepada Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Okey, aku sentiasa menepati ataupun sentiasa berada di atas landasan yang betul berdasarkan janji aku dengan engkau dan janji engkau dengan aku, wahai Allah. Okey, itulah perbezaan antara al-ahdu dan al-wa'du. Baik, seterusnya, perkataan yang seterusnya mastata'tu maksudnya semampuku. A'udzu maksudnya aku berlindung. Syarrun maksudnya keburukan. Sona'tu maksudnya perbuatan yang telah aku lakukan. Sona'tu maksudnya telah aku lakukan. Abu'u, aku kembali. Laka, padamu. Okey, kat sini kita boleh tengok dhamir muttasil. Bini'matika, akan nikmatmu. Okey, ka di sini dhamir muttasil. Alayya, ke atasku. Okey, ya di sini, ya di sini dhamir muttasil, bermaksud aku. Okey, bizambi, ya di sini dhamir muttasil. Okey, bizambi maksudnya akan dosaku. Faghfir, maka ampunkanlah aku. Yaghfir, mengampunkan. Dan yang terakhir az-zunub. Az-zunub maksudnya dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa. Baik. Jadi ini adalah contoh Sayyidul Istighfar sekiranya ia dibacakan untuk ramai, untuk kami, untuk kami. Kenapa hari ini saya sebenarnya ada sebab kenapa saya nak present tentang dhamir pada hari ini. Sebab dhamir ni sebenarnya penting dalam bacaan doa. Okey. Pernah tak tuan-tuan perempuan semua berbuka puasa?
salah seorang daripada kita baca doa untuk buka puasa, maka dia pun bacalah, okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Cantiklah doa tu. Lepas tu dia pun mula baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kat situ dhamir dia tak betul. Kadang-kadang orang baca doa makan, orang baca doa minta keampunan daripada Allah SWT. Okey, dia baca Rabbi firli warhamni. Okey, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey. Rabbi syrahli, ni doa untuk terang hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedangkan doa ni dibaca beramai-ramai. Tetapi dhamir yang digunakan ialah dhamir untuk seorang saja, iaitu aku. Jadi jemaah-jemaah lain atau orang lain yang mendengar doa tu, mana yang faham bahasa Arab, mungkin akan terkesan. Okey, dia akan berbisik dalam hati, baca doa untuk seorang nampak, makan seorang-seorang nampak. Okey, tapi baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Betul pula dhamir dia, semua untuk kami. Sebab makan ni kita memang nombor satu lah. Sebab tu pandai doa makan. Jadi sebab itu hari ni saya tertarik, ataupun inilah sebab kenapa saya bercerita tentang dhamir pada hari ini, supaya doa kita, ibadah kita, terutama lelaki-lelaki yang jadi imam, tak kira lah dalam keluarga ke, dekat surau ke, kat masjid ke, apabila baca doa, doa yang dibaca itu menggunakan dhamir yang betul. Kalau untuk ramai, untuk kami, gunakanlah nahnu atau na. Jadi ini adalah teks Sayyidul Istighfar yang menggunakan dhamir nahnu untuk ramai. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi sini ada Rabbuna, Khalaqtana. Okey. Asalnya kat sini Rabbi jadi Rabbuna, Khalaqtani jadi Khalaqtana, wa ana jadi wa nahnu, abduka jadi ibaduka, dan seterusnya. Okey, semua ini akan berubah menjadi kami. Maka apabila doa yang sebegini dibaca, jadi lebih kemas lah. Okay. Anyway, apa-apa pun, ala kulli hal, Allah tahu kita berdoa. Allah tahu apa yang kita minta. Mungkin orang yang berdoa menggunakan dhamir singular atau mufrad tu, dia tak berniat pun untuk doa seorang diri. Tapi oleh kerana dia tak tahu kaedah dalam bahasa Arab macam mana, maka dia pernah bacalah doa untuk seorang diri. Tapi mudah-mudahan Allah menerima doa tersebut untuk ramai. Yang penting kita doa, jangan tak doa. Itu yang tak betul. Jadi sekurang-kurangnya kita belajar dhamir ni, ibadah kita jadi lebih kemas lah. Baik, seterusnya sedikit lagi latihan tambahan. Padankan kata-kata yang berlawanan, perkataan berlawanan. Yang pertama, ni'matun lawannya nikmah. Nikmat lawannya nikmah. Nikmat tu maknanya nikmat lah. Nikmah tu maknanya kemurkaan Allah. Kemudian rabbuka lawannya ialah abduka. Hambamu lawannya rabbuka. Tuhanmu lawannya ialah hambamu.
Zambun, dosa, lawannya sawabun, pahala. Khalaqa, mencipta, lawannya dammara, memusnahkan. Ghafara, mengampunkan, lawannya intaqama, bermakna intaqama bermakna balas dendam, balas dendam. Baik, alhamdulillah, setakat di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Kita telah belajar kata ganti nama atau dhamir. Kita ada dhamir muttasil, kita ada dhamir munfasil. Okey, dan saya harap dapatlah ilmu baru pada hari ini bagi yang belum tahu lagi, dan bagi yang sudah tahu mungkin ini sebagai pengulangan atau peringatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat dan jadilah seperti seketul batu, apabila dicampakkan ke dalam air akan menghasilkan gelombang yang besar. Batu ni kalau kita campak dalam air, dia akan wujudkan satu bulatan gelombang yang besar. Maknanya kalau kita dapat ilmu, kita dapat maklumat, dapat ilmu, kita pergi ke tempat lain, jumpa keluarga kita, kawan-kawan kita, kita jadilah seperti gelombang yang terhasil pada batu tu. Kita sampaikan ilmu tu kepada orang lain. Jadi saya juga mengharapkan selepas ini doa kita, ibadah kita akan jadi lebih kemas lah, okay? Dengan sedikit pengetahuan bahasa Arab yang telah kita belajar pada hari ini. Saya mungkin boleh buka lah pertanyaan atau respon sekiranya ada. Anda boleh buka lah mikrofon anda ataupun type di chatting untuk bertanyakan apa-apa soalan. Silakan jika ada. Ada soalan tak? Ya, ada suara tu. Mungkin ada nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Wan Muhammad Syakir. Dari mana ni? Dari FPSK ke? FPSK. Okey. Ustaz nak tanya, kalau dhamir awal tu kita buat jamak, lepas tu seperti ni. Kalau sepatutnya Rabbi syrahli sadri. Ya. Tapi Okay. kita patut baca kalau jamak dia Rabbana syrah lana sadrana ke Rabbana syrah lana sudurana. Ke boleh je dua-dua tu? Sudurana. Dua-dua boleh. Tapi oleh kerana dah kita guna nahnu, sadrun tu kita tukar je lah menjadi jamak juga. Okey, jadi Rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Okey, masih Ustaz. Okey, sama-sama. Macam mana dekat sana? Okey. Masih dekat asrama ke kat rumah? Kat rumah. Kat rumah, alhamdulillah. Hari-hari alhamdulillah. Saya dengar lepas PKP ni nilai hantaran perkahwinan jadi mahal sikit sebab anak-anak dara dah jadi master chef semuanya. InsyaAllah.
InsyaAllah. Baik, ada soalan lain? Terima kasih Syahir tadi tanyakan soalan. Baik, saya kira kalau tak ada apa-apa soalan, saya habiskan di sini dan untuk menghabiskan atau menamatkan sesi pembelajaran ni, saya ingin baca doa dan saya harap semua boleh aminkanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi aqlina, Allahumma afina fi qulubina, Allahumma afina fi ruhina. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nu'idzu anfusana bil wahidi samadi min syarri kulli dhi hasad. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal juzam wal junun wa sayyil asqam. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya faham Ustaz ajar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih.